Sijil vaksinasi dan pelaburan antara isu dibincang dalam lawatan Perdana Menteri ke Vietnam. Akta 342 sedia ada, kekal dengan kompaun RM1,000. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Utama 7 pagi. Pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dalam pelbagai sektor antara isu yang akan menjadi tumpuan semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Vietnam bermula hari ini hingga Selasa. Ini termasuk perdagangan dan pelaburan serta sijil vaksinasi. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Amran Muhammad Zin berkata, Vietnam telah mengiktiraf sijil vaksinasi Malaysia. Keputusan itu disambut baik kerana ia merupakan antara aspek kerjasama yang ingin diadakan dengan rakan strategi ASEAN dan luar ASEAN. Bagi pihak Malaysia, pengiktirafan sijil vaksinasi Vietnam sedang diteliti dengan aktif oleh kementerian yang berkaitan terutama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dari segi kerjasama perdagangan, nilai dagangan antara kedua-dua negara pada 2021 adalah sebanyak $16 bilion. Persetujuan awal telah dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa bersama Malaysia-Vietnam pada tahun lepas supaya kedua-dua negara menetapkan sasaran nilai dagangan sebanyak $18 bilion menjelang 2025. Dalam pada itu, Malaysia telah menyediakan protokol untuk pengembara bersempena pembukaan semula sempadan negara pada 1 April. Protokol tersebut bakal menjadikan Malaysia destinasi selamat dan mengelak kesesakan di pintu masuk antarabangsa. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin berkata, banyak syarat pra-pelepasan yang perlu diselesaikan pengembara. Antaranya, memuat turun aplikasi MySejahtera, memuat naik keputusan ujian RT-PCR sebelum melepas dan mengisi borang pra-pelepasan. Mereka akan mendapat kad pengembara dalam aplikasi MySejahtera apabila semua syarat dilengkapkan untuk dibenar menaiki pesawat. Kementerian Kesihatan Malaysia akan menutup kaunter ujian saringan PCR, RT-PCR yang telah pun kita kendalikan selama 2 tahun lebih yang kita bagi secara percuma kepada rakyat Malaysia. Tidak lagi ada kaunter saringan PCR. Lepas ni sesiapa yang nak pengembara Malaysia ataupun mana-mana pengembara yang nak masuk ke Malaysia, mereka mesti melaksanakan RTK antigen profesional atas kos ni. Hari bercakap dalam sidang media bersama dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong selepas meninjau kesiapsiagaan di KLIA Sepang. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wee berkata, semua syarikat penerbangan akan diarah maklumkan kepada para penumpang tentang prasyarat sebelum menaiki pesawat. Kita perlu mengarahkan kepada semua syarikat penerbangan yang nak terbang masuk ke Malaysia untuk mereka memaklumkan kepada semua penumpang sebagai satu prasyarat untuk memasuki ke Malaysia, mereka kena download MySejahtera dahulu supaya mereka tidak datang ke sini beratur untuk memperlengkapkan download MySejahtera di Malaysia. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Cadangan pembubaran Parlimen akan dibincang dalam kalangan 5 pemimpin tertinggi UMNO dan Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu juga akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO menyatakannya dalam ucapan penggulungan di Perhimpunan Agung UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Saya mendengar dengan tekun, memahami kehendak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dipersetujui, beri saya bersama dengan Presiden, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden ataupun Top 5 untuk membincangkan perkara ini. InsyaAllah, selepas Top 5 membincangkan, kita akan bawa ke dalam MT untuk bincangkan bersama-sama. Perdana Menteri juga mengumumkan kadar gaji minimum baharu RM1,500 sebulan akan dilaksanakan di seluruh negara mulai 1 Mei. Buat permulaan pelaksanaannya hanya melibatkan syarikat-syarikat besar dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bagi syarikat-syarikat mikro yang mempunyai kurang pekerja dan kurang pendapatan, pelaksanaannya ditangguhkan dahulu. Kos sara hidup semakin meningkat. Ini akan menekan golongan 40. Saya mendengar perbahasan
yang dibawa oleh para perwakilan dan keluhan rakyat di luar sana. Justru saya ingin mengumumkan di Dewan ini bahawa kerajaan telah meluluskan pelaksanaan gaji minima sebanyak RM1,500. Pembayaran gaji minima ini akan bermula pada 1 bulan Mei 2022 ini. Perdana Menteri turut mengumumkan pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 bagi mengenakan kompaun lebih tinggi kepada individu dan syarikat yang melanggar SOP COVID-19 tidak akan dibentang di Parlimen. Sebaliknya, Akta 342 sedia ada kekal dengan kompaun RM1,000. Ini memandangkan denda tinggi mencecah puluhan ribu ringgit berat untuk dilunaskan. Mana-mana pihak yang dikesan menaikkan harga tepung tidak bersubsidi tanpa mengikut perundangan pencatutan akan dikenakan tindakan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi menegaskan walaupun harga tepung tidak bersubsidi bukan barangan kawalan, namun kenaikan tidak berpatutan adalah satu kesalahan. Jadi yang bertak subsidi itu kita kawal secara kita pantau. Kalau dia naik mendadak, tidak berpatutan, kita boleh kenakan tindakan. Sebab itu mungkin boleh dikatakan kesalahan dari segi mencatut. Jadi kita ada undang-undang anti pencatutan. Tapi kalau dia naik sikit, mungkin itu agak boleh dikatakan lebih rasional. Kita lihat dululah. Datuk Seri Alexander berkata demikian selepas melancarkan program inisiatif digital Peruncitan Ready di Pulau Pangkor, Perak. Kanak-kanak yang belum menerima suntikan vaksin lebih berisiko terdedah kepada komplikasi sindrom radang pelbagai sistem MISC sekiranya dijangkiti COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dapat mengelakkan mereka daripada mengalami gejala serius itu. Kalau saya nak nyatakan, kanak-kanak yang tidak diberi suntikan vaksin, kalau dia kena COVID, peratusan yang kena MIC lebih tinggi. Lebih risiko MIC lebih tinggi. MIC adalah multi-inflammatory syndrome untuk kanak-kanak. Itu boleh jadi. Saya menyeru sekali lagi, memohon supaya bapa bagi konsen ini. Kerana tanpa vaksin adalah lebih bahaya kepada anak-anak. Dengan vaksin ini dapat menurunkan kadar kes yang serius kepada kanak-kanak juga. Datuk Dr. Nur Azmi bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program pelancongan domestik Mukim Semanggul daerah Krian di dataran kampung Padang Lalang, Tebuk Pancur. Luar negara, Ukraine menggesa China supaya menyertai kuasa barat mengutuk serangan Rusia yang tidak bertamadun. Penasihat Presiden Mikhailo Podolyak menerusi hantaran di Twitter berkata China boleh menjadi elemen penting kepada sistem keselamatan global jika ia membuat keputusan yang betul. Sokong dan sertai gabungan negara bertamadun dalam mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraine. China sehingga kini tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengecam tindakan Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan yang dinamakan Operasi Khas Ketenteraan. India juga dilihat mengambil pendirian serupa. Perdana Menteri Narendra Modi dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan rakan sejawatannya dari Jepun, Fumio Kishida, langsung tidak menyebut tentang konflik Ukraine secara spesifik. Kenyataan itu sebaliknya menggesa semua negara mencari penyelesaian damai kepada sebarang pertikaian berpandukan undang-undang antarabangsa tanpa membabitkan kekerasan. Kedua-dua pemimpin juga menggesa supaya pertempuran dihentikan segera sambil menegaskan penyelesaian hanya dapat dicapai menerusi dialog dan diplomasi. Sukan badminton, hasrat pemain perseorangan negara Lee Zijia mempertahankan kejuaraan seluruh England tidak kesampaian. Turun selaku pemain pilihan ke-6 kejohanan, Zijia terkandas di pusingan separuh akhir apabila tewas kepada pemain muda India Lakshya Sen. Sen 20 tahun menang 21-13, 12-21 dan 21-19. Beralih ke sukan permotoran, pelumba motosikal muda sensasi negara Hakim Danish Ramli memenangi perlumbaan pertama Asia Talent Cup ATC 2022 yang berlangsung di Lombok, Indonesia. Pelumba berusia 15 tahun itu tiba di garisan penamat kira-kira 16 saat di hadapan pelumba Jepun Shinya Izawa di tempat kedua dan wakil tuan rumah Rekat Fadilah di tempat ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Bakhtia Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP, bersama kita kurangkan penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.